السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pula kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai ruangan pengajian mingguan di dalam tajuk syarahan kitab Tanbihun Nabil ila anna tarka dalil. Kita pada malam ini kita akan tengok pula iaitu hadis yang ke-4. Cuma kita nak masuk sedikit ketinggalan daripada syarahan hadis yang ketiga. Di bawah tajuknya kata tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang ada sebab di zamannya itu dikira kata sunnatun tarkiyah. Sunnah pesen kena tinggal. Makna Nabi tinggal, kita pun tinggal. Nabi tak buat, kita pun tak buat. Syarat benda tadi itu daripada amalan hak Nabi tinggal, hak Nabi tak buat tu ada sebab, ada tarik ke zaman Nabi. Tapi sebab tu Nabi tak ada ambil wak kira, mai wak amal, tak ada ambil. Dia tu mari nak buat amal ibadat dan sebagainya. Nabi lalu gitu, tak ada ambil, tak ada tepuh dengan benda-benda tersebut. Maka tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpama tu orang panggil tarkun maksudah. Tinggal pesen ada tujuan. Tinggal pesen suruh kita ikut, suruh kita tinggal seperti dia tinggal. Itu maknanya. Lalu muallif kita ni dia pun bawa datanglah hadis-hadis sebagai alasan, bukti keterangan untuk nak memahamkan, untuk nak faham kata jalan ni yang kita duk berjalan iaitu ada tempat gantung daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia wari alim ulama kita yang mensyarahkan hadis-hadis tersebut.
Hadis pertama kita telah selesai, iaitu muka 78. Muka 78 hadis pertama kita telah selesai. Dan hadis yang kedua pun kita telah selesai. Hadis yang ketiga pun kita baca dah. Cuma ada lagi ketinggalan sikit yang kita tinggal nak hurai di sini. Iaitu hadis yang ketiga tu kita nak buat kesimpulan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia tu boleh pegang jawatan kuasa tinggi di Makkahul Mukarramah, kemudian diiringi oleh Abu Bakar, setelah daripada tu diiringkan oleh Umar. Jadi harta tu banyak duk di dalam Ka'batul Musyarrafah. Nabi kita Muhammad tak ada kosek gapo. Abu Bakar pun tak ada kata ganuh, tak ada ambil dak lah. Apa nama apa yang kata harta benda hak duk dalam Kaabah tu bagi dan sebagainya, tak ada buat kerja apa-apa, duk gitu. Lalu masa Umar radhiyallahu an, dia bercakap dengan Syaibah anak Uthman, anak Talhah al-Badri yang pegang anak kunci Kaabah. Dia kata, nampak ke aku ni harta hak banyak dalam Kaabah ni, kita bagi apa kepada pakai miskin dan sebagainya, tak sedok taruhlah sini kada maslahat ada ni. Lalu Syaibah ibnu Uthman tadi itu hak pegang anak kunci Kaabah, dia kata, lam yaf'alhu sahibaka, perkara yang nak membuat, perkara yang engkau hendak buat ni wahai Umar, tidak buat akan dia oleh ampunya kekasih engkau kedua-duanya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Setelah daripada tu dia pun kata tambah lagi, huma mir'an yuqtada bihima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar tu sebagai cuming untuk kita ikut akan kedua-duanya. Jadi nak faham di sini kata Syaibah tu dia faham kata perkara yang tak buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang tak buat oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sedangkan sebab tu dah ada. Sebab tu mana pakai miskin tu lah dah ada zaman Nabi, zaman Abu Bakar dah ada. Tapi Nabi tak kasih harta yang ada di dalam Ka'batul Musyarrafah. Maka Umar nak buat kerja perkara ni, perkara hak kita sebut saning tu, Syaibah kata tak boleh. Sebab mung ni mari ke dia. Walaupun mung nak kata dengan ini pendapat, tapi aku akan pegang anak kunci, aku nampak kata tak selayaknya mung nak lakahnya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sedangkan kedua-dua orang tu adalah lebih faham daripada mung tu, cerak dah dia kata. Sedangkan Syaibah ni ia tahu kata Umar tu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikut dia. Sebagaimana hadis dalam Bukhari senantiasa kita dak dengar, iqtadu alladzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Turut oleh mung akan Abu Bakar dan Umar lepas daripada aku ni. Jadi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ya izin dah. Walaupun begitu, Syaibah dia kata kalau ada sebab zaman Nabi, ada sebab zaman sahabat, zaman Abu Bakar, Nabi tak ambil sebab tu mai buat kerja, Umar itu Abu Bakar tak ambil sebab tu mai buat kerja, hei Umar, mu jangan lakahlah dua-dua orang tu. Nak faham kata sahabat ni dia faham kata apabila ada sebab, Nabi tak ambil sebab tu buat kerja. Ada Abu Bakar tak ambil sebab tu buat kerja. Walaupun Umar, Syaibah itu mengengkarkan akan itu perbuatan. Ini Umar bukan dapet biasa. Umar tangan ada pedal semua. Mata tu makna kata celek semua, tak ada mengatuk dak lah. Tak boleh juga. Sebab itulah kaedah ni adalah kaedah muhakkamah. Kaedah yang diterimakan oleh ulama al-muslimin semenjak daripada al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tarik sampai ke masa kita, malaikat seorang je dalam dunia ni hak tak terima akan ini kaedah,
iaitu Syekh Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari salah seorang daripada tokoh sufi yang ada di negeri Maghribi sebagai guru bagi segala-gala guru orang Kamadiyah ni. Umpama Ali Jumaah, umpama Yusri Jabr, umpama pia lagi Muhammad Mahana ada jaga dalam Azhar, dan lain-lain lagi daripada ulama-ulama ada sekarang ni dia sebagai guru. Sekarang apa nama hingga guru hamba ni Syekh Ibrahim Hafnawi, dia ni orang mazhab Syafi'i yang dia tahqiq kitab Majmu' bagi Imam Nawawi hak baru ni dicetakkan oleh apa nama Darul Hadis Qahirah tu, walaupun dia ni usuli, ustaz hebatlah dalam masalah usul fiqh dan sebagainya, termakan juga dengan cara memikir Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari afallahu anhu lah, afallahu anna wa anhu. Kaedah tu tak diterimakan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebab itulah guru hamba nama Syekh Abdullah Ramadan. Syekh Ramadan ni, itu Abdullah Ramadan ni dia karya kitab, satu kitab nama Hadmu Usuli Ahli Bidah. Cara kita nak membantahkan dasar usul ahli bidah daripada ahli hak bersuka rengka ni, dia buat bagi dalam 500 muka lebih. Di dalam kitab tu membantahkan akan pendapat Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari ni mukhalafah dengan ulama semenjak ibadah dulu sampai sekarang. Tak ada pihak pakar kata tinggal Nabi itu tak boleh jadi dalil. Semua orang pakat kata-kata dalil tinggal Nabi jadi dalil belaka. Sehingga al-usulil mutaakhirin, usuli makna ada cara dalam masalah usul fiqh akhir ni, Al-Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani, Imam Muhammad Ali Syaukani yang dikenalkan ma'ruf pakta kita Al-Imam Syaukani. Tua kita Fathul Qadir fi tafsir al-Quran baina fil riwayah wad dirayah, fi ilmi riwayah wad dirayah. Itu tafsir Fathul Qadir. Tafsir ni molek. Tafsir Fathul Qadir ni adalah agung, walaupun mutaakhirin tapi hebat masalah ya tafsir. Satu lagi kitab masyhur tak tertinggal. Hak ni orang pakat baca belaka, hatta pondok-pondok tempat terjawi kita ni pun baca juga, wak rajak ke juga, namanya Nailil Awtar bi syarhi hadisil bi syarhi hadis Muntaqal Akhbar min ahadis Sayyidil Akhyar. Bagi Imam Ali Asy-Syaukani juga, ya syarah bagi Majduddin Abdussalam Ibn Taimiyah. Datuk mana kata tok dia Ibn Taimiyah, hak orang duk takut tu. Hak ni orang tak ada takut. Abdul Salam ni dia 3 orang. Keluarga Ibn Taimiyah ni hak alim 3 orang. Yang pertama tok dia Majduddin Abdul Salam, tua kitab Muntaqal Akhbar min ahadis Sayyidil Akhyar. Hak ning dia hipung hadisul ahkam duk dalam tu. Yang kedua Abdul Halim, ayah bagi hak orang duk takut tu. Abdul Halim dia hebat dalam masalah firaq, masalah bab pegangnya, dia hebat masalah tu. Dia getilah gapo dia Murji'ah, gapo dia Qadariyah, dan pandai dalam masalah berbantah, dalam masalah munazarah ni hebat ayah bagi Syekhul Islam. Kemudian dia Ahmad Ibn Abdul Halim, hak ni orang takut ni. Apa orang takut pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Sebab dialah orang yang agaknya diri dia ni mengaji sampai kata pada hak lain. Tak ada hak lain, tak ada dalam otak dia. Otak dia mengaji dengan jihad pada zaman itu. Kalulah kita tengok dia mengaji, dia mengajar, dia menulis, dia mempertahankan agama, semua dalam hidup dia ni bukanlah kita nak kecek main-main dak. Kalau kita boleh baca dalam kitab Ibn Taimiyah Batal, di dalam kitab dalam kitab Istanbuli itu, orang dulu, orang-orang ngaji Riyadh, ngaji di Jamiah Imam Ibn Saud dan sebagainya, masa tu Istanbuli dia cetak tu Ibn Taimiyah Batal, ada dalam internet, cuba pergi baca tengok. Hatta Syekh Abu Zahrah, guru bagi guru hamba ni Al-Azhari, tokoh ulama besar, dia karya juga kitab namanya Ibn Taimiyah. Jadi keistimewaan Ibn Taimiyah ni, hak baru ni, hak orang takut ni, kerana dia ni Tuhan wi kebolehan ke dia boleh berlaku.
Dalam masalah hadis pun hebat, dalam masalah usul tafsir pun hebat, dalam masalah fiqh pun hebat, dalam masalah tu banyak daripada benda hak tu hewi dia, sehingga orang berdeki terhadap dia, tuduh berbagai-bagai tuduhan. Walaupun begitu, Tuhan raya kata orang zalim ni Tuhan nak tolong. Tuhan raya janji, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Dekat hadis Nabi tu ke, aku nak tolong orang yang kena zalim. Siapakah orang zaman dia ni buat gitu gini terhadap dia, akhir sekali siapakah dia tulis dengan hari di dinding-dinding tu, tak sewi kertas, tak sewi dakwah dan sebagainya. Akhir sekali orang duk nyanda di Kaabah tu, duk nyanda Kaabah, duk nyanda di Raudah, pakar kitab dia. Siapakah sekarang ni nak ayat kata jangan kita zalim kepada orang. Dia orang tak ada salah gapo Ibn Taimiyah ni. Hingga guru hamba ni, guru bagi guru kita nama Muhammad Khalil Harras. Dia seorang ulama Azhar besar, paling menetai sekali dia terhadap Ibn Taimiyah. Satu kali dia nak buat risalah doktorah, risalah withiyani pun, tesis. Untuk nak buat kaji, nak lepas kena ada risalah. Dia mau apa? Show kepada dia. Nampak mung ni hebat dah ilmu. Aku nak minta sekarang, kata, buat kaji, kata Ibn Taimiyah ni sesat lah mana, dia kata. Supaya risalah yang membuat tadi itu dapat mempertahankan orang ramai daripada cara memikir hal sesat ni. Dia apa tak ada apa, tawakkaltu ala Allah, dia kata, hipung semua muallafat Ibn Taimiyah. Hak ada di tangan ni hipung belaka. Apabila dia hipung tu, dia baca. Masa 3 bulan baca habis licin. Ikut kitab mana-mana Ibn Taimiyah tulis. Dia kata, aku ni duk dengar orang, dia kata, kitab ulama ni tak pernah baca. Dia kata dalam Qa'ah Al-Azhari di Jami'ah Al-Azhar bil Qahirah di Qahirah. Dia kata akan ini perkataan. Dia bawa sikit daripada Syekh Muhammad Rashid Ridha. Tu kitab tafsir Manar tu. Dia kata, aku baru kenal hari ni. Lalu dia tuliskan kitab terhadap Ibn Taimiyah tu daripada nak lawan jadi balik jadi pembantu. Sehingga dia karya kitab nama Ibn Taimiyah Salaf. Ibn Taimiyah ni lah orang bawa bendera mazhab salaf. Masya Allah. Nak tahu gapo? Nak royak kata gileret sampai situ tu kena jadi Muhammad Ali Syaukani tu syarah kitab Majduddin Abdul Salam Abil Barakat Ibn Taimiyah tok dia tu. Jadi Ali Syaukani ni, Muhammad Ali Syaukani, dia ada satu kitab. Kitab ni comel bagi orang ngaji magister, umpama orang ngaji mana-mana, kalau luar negeri, kalau di tempat mau ngaji tu, risalah kalau madah usul fiqh, orang ngaji marhalah doktorah, lepas pada magister MA tu kena ngaji kitab Irsyadul Fuhul fi ilmi al-usul. Irsyadul Fuhul fi ilmi al-usul. Di dalam tu pun Imam Syaukani tegas kata anna tarka dalilun, tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dalil, boleh kita buat hujah. Ni nak kita faham kata hak kita duk jalan ni semua kitab-kitab usul fiqh jalan gini. Dan amba kuasa yang Tuhan berilah dengan kekuatan Tuhan ni ada 100 ulama ummah. Di dalam senarai kita rakyat kata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama kita ngaji ni adalah dalil yang wajib kita ikut dan turut. Siapa dia mukhalafah? Orang ni mukhalafah akan ajaran Nabi dan masuk diri dia di dalam golongan orang yang bid'ah. Orang yang buat rangkaian di dalam agama. Kalimah bid'ah ni kita terjemah rangkaian boleh dengan ngo tu, rangkaian boleh. Ataupun rangkaian dengan tidak ada ngo apa tak apa. Kalau kita tengok kamus Indonesia ada ngo, kalau tak ada dalam kamus Malaysia ni tak ada ngo. Dua tu kena belaka, tak sah nak jadi masalah ni. Sebagaimana riwayat dalam Masjid Salafi semalam tu, pengtafsiran. Kita sebut tafsir pun boleh. Pengtafsiran pun boleh, penafsiran pun boleh. Boleh kecek dua. Penafsiran pun kena, pengtafsiran pun kena. Dua-dua tu tak sah balah lah, dua-dua kena belaka. Jadi kita mari tengok sikit muka 81 tu. Dia katakan
Ia kata wa nastati' al-qawla huna bi annahu idza taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'la ibadatin min al-ibadat ma'a kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadi laha qa'iman thabitan wal mani'u minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'atun. Ia kata, ni muallif kita lah, ia kata setelah daripada dia baca hadis tu, kita nak hubung sikit hak dulu tu, kita syarah tak habis kan. Dia kata kuasa nastati'u, sini ni kita nak buat kesimpulan lah pendapat ni, bahwasanya apabila tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan perbuatan ibadat daripada ibadat mana-mana. Ha tu. Ibadat ni kita kena ingat lalu dah. Ibadat kena ada suruh kena ada izin ni, kena ada contoh tauladan, kena adanya apa nama panggil kata syarat dan rukun dan qasad. Ini baru jadi ibadah. Lain daripada ni adat tak kena niat. Ada pun ibadat kena niat. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia katakan, dia kata di dalam apa yang dinakalkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibn Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim, dia katakan wa babul qurubat yukhtassu 'ala an-nusus. Kita hafal molek nanti lah. Bab cara kita nak mendekati Allah, mana bab ibadat tertentu di atas nas. Apa makna nas? Sebab tu kita kena ngaji, budak-budak baru ni kena ngaji gapo makna mujmal, gapo makna mubayyan, gapo makna mutlaq, gapo makna muqayyad, gapo makna am, gapo makna khas, gapo makna nas. Nas ni jamak dia nusus. Nas ni ma la yahtamil maknan akhar. Nas ni makna barang yang tak boleh tanggung makna lain, makna tu ya. Seumpama aqimus salah tu panggil nas tu. Semaya olehmu. Ha tu sama semaya. Lepas tu semaya lagu mana? Di sinilah berhajat kepada apa? Berhajat kepada kita tadi itu kembali klik pada hadis Nabi Muhammad SAW, sallu kama raaitumuni usalli. Semaya balah mana, rupalah mana, tengok Nabi alaihi salatu wassalam. Ha tu nak kita faham. Kalau gitu dia kata, apabila telah tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan ibadat daripada ibadat mana-mana serta keadaan ni ma'a kauni mujibiha. Mujib ni mana lagu mana? Ni bahasa mantiqi. Di sana ada salaf, ada mujib, ada tudi ni. Hak ni sakut paut dengan ilmu mantiq. Mantiq ni sekurang-kurangnya kita orang nak ngaji usul fiqh ni kena ngaji lepas matnil waraq apa nama? Apa nama ni hak Damanhuri tu. Idah mubham. Idah mubham syarhu alamat al-munawwaraq fil mantiq. Kita kena ngaji. Ambo ngaji di Azhar. Sebab apa? Apabila kita tak ngaji hak ni kita baca usul fiqh mutaakhir ni kita tak faham. Sebab di sana ada kalam hak pesing la, orang panggil kata apabila ba malzumat, ba lazim. Lazim tu lazim ni kita kena belajar. Walaupun Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah qad harrima, kedua-dua ni kata haram kita ngaji, tak boleh. Tapi email lain kata kita ngaji sekadar kata kita nak tahu, bukan kita nak pergi pakar dalam masalah bab tu tu tak apa. Nampak tu tak? Tu. Lepas tu orang nak ngaji tu bukan awam. Bukan orang awam, orang talabatul ilm, pelajar. Pelajar ngaji, orang awam tak kena ngaji. Kita kalau orang awam ni lah mana dengar talabatul ilm. Talabatul ilm pelajar ni mana yang nak jadi guru pula. Ada pun awam yang ngaji untuk nak amal, nak berjumpa dengan Tuhan, tu awam. Hak tu tak kena ngajar dah. Dua ayat kata kuliah khamsah bergatu berganing mana fas makna nau makna jins, kita pening situ. Kita sah tu. Hak tu untuk pelajar. Kita ngaji hak ni. Cuma di sini ni kita ngaji kita ni makna kata memanglah kita kena sebutlah sikit. Serta keadaan tarik ke tu. Mujibihah mana tarik ke, dan sebabnya, sebab hak nak berlaku tu al-muqtadi laha, yang membawa baginya qaiman thabitan, dak ada cerak. Mana sebab tu dak ada cerak, sebab tu duk depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dak ada depan Nabi. Wal mani'u minha muntafiyan,
benda hak tegah tadi, benda menegah daripada nak buat kerja tadi itu ternafi. Balah mana kita nak faham dengan cara mudah. Misal kata, kita nak misal lah ni, tak ada nak kod lain tak. Beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tak di atas Nabi? Beranak Nabi itu. Makna Rabi', kalau kita berlaku di atas pendapat setengah daripada ulama, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal lalu ke tak ni di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu. Dan kalau Nabi nak ambilkan sebab hak lalu di atas dia tu mai wa amal, ada tegahan apa ke? Tak ada. Tapi Nabi tinggal, tak ada ambil dak tu sebab tu sebab hak kata beranak dia tu mari buat amal gapo-gapo. Sebab tu ulama kata fa inna fi'laha bid'atun. Kalau kita pergi ambil sebab hak Nabi tak ambil, sedangkan sebab tu dok lalu di atas Nabi, tegahan Nabi nak buat kerja apa tak ada, Nabi tinggal juga. Kita pergi ambil sebab tu mai buat amal sendiri, ini panggil bid'ah. Apa kita kira lagi? Bak gapo kata? Balik belakang ni misal ada lagi insya-Allah. Kalau gitu ya kata wa alaihi, dan di atas ini pendapatlah, ai di atas ini pendapat ni, fa inna kulla ibadatin minal ibadat taraka fi'laha as-salafus salih minas sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim. Ya kata maka sesungguhnya, ya kata, maka sesungguhnya tiap-tiap ibadat daripada ibadat yang telah tinggal akan perbuatan, akan ibadat tu oleh salafus salih. Salafus salih tu jadi fa'il. Oleh salafus salih minas sahabah, daripada sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in, au tabi'ihim, ataupun atba'it tabi'in. Tu. Au naqliha au tadwiniha fi kutubihim au ta'arrudi laha fi majalisihim, ataupun nakalan ataupun susunan di dalam kitab-kitab mereka, ataupun sebutan di dalam majlis-majlis salafus salih tadi itu, fa innaha takunu bid'atan bi syartin ay yakuna al muqtada li fi'liha qa'iman wal mani'u minha muntafiyan. Tapi syarat bahawanya ibadat tadi, maka sesungguhnya ibadat hak pasal kita pergi ambil sebab hak Nabi tak ambil, maka dinamakan ibadat tu ada rangka dengan syarat gapo? Syarat bahawasanya tarik ke hak nak buat amal tadi itu dak ada. Syarat di situ. Syarat makna kata sebab tu dak ada dan tegahan apa tak ada. Maka kalau kita pergi buat akan amal pasal tu, kita mari periduk hak Nabi tak periduk tu, dipanggil bid'ah. Ni hak bid'ah, hak sungguh ni, hak ni. Semua kita kalau kita tengok di dalam i'tisam Imam Syatibi. Teruk lagi yang kata. Tapi tak apa adalah sini ni. Tak apa dah sini. Baik. Ini adalah takrif. Mari kita nak tengok syarah ulama lah sikit, ulama yang ambil mari sore di sini. Iaitu dia Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam. Orang panggil Sultanul Ulama mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain dak. Dia katakan, wa qad i'tamada Sultanul Ulama'i Syekhul Muslimin Al-Izz Ibn Abdussalam ala hadhihi al-qa'idah fi ibtali salatir raghaib al-mubtadi'ah. Tengok molek sini. Dia kata, dan sesungguhnya telah ambil pakar oleh Sultanul Ulama, raja segala ulama, Izzuddin Ibn Abdussalam, raja dalam masalah tafsir, Tabari, Syekhul Muslimin, guru bagi sekalian orang Islam. Nama apa? Al-Izz Ibn Abdussalam. Izz Ibn Abdussalam. Di atas kaedah nak membatalkan salatul raghaib al-mubtadi'ah. Salatul raghaib ni balah mana? Iaitu semaya 12 rakaat. Di antara mengorek dan isya, seumpama kita duduk ni awal malam Jumaat di dalam bulan Rajab. Siapa bulan Rajab? Jumaat mula-mula, makna hari Khamis malam Jumaat mula-mula, orang semaya 12 rakaat. Celah tu orang panggil amalan salatul raghaib. Tu salatul raghaib. Orang kita ni
Orang duk beramal tu adalah hak rajin-rajin tu, tapi rajin tak kena dah tepat ah. Tapi orang lain ni bukan tak buat kok mana dak, ia tak buat kerana ia malas. Orang dulu ia buat kerana ia rajin, tapi benda ni apakah hukum? Ni sultan ulama dia kata rengka benda tu. Buat apa boleh kata rengka? Kok mana mari kita tengok dia kata. Faqala fi at-targhib an salatir raghaib al-mawdu'ah, at-targhib dia kata. Di dalam kitab targhib daripada semaya raghaib al-mawdu'ah yang didustalah, tak benarlah. Dia katakan tu. Tengah di perkataan dia Sultanul Ulama ni. Muka 82. Wa mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi as-salah anna ulama alladhina hum a'lamuddin wa a'immatul muslimin min as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ghairihim mimman dawwana al-kutub fi asy-syari'ati ma dzakaraha wa la ta'arrada laha fi majalisihi wal 'adatu tuhilu an takuna mithla hadhihi sunnah wa taghibu an ha'ula'i alladhina hum a'lamuddin wa qudwatul mu'minin wa humul ladzina ilaihim ar-ruju' fi jami'il ahkam min al-fara'id was sunan wal halal wal haram. Ia katakan dan di antara perkara yang menunjuk di atas rengka bagi ini semaya raghaib saat ni tu, bahawa sesungguhnya ulama yang mereka itu sebagai teraju agama dan sebagai tokoh bagi orang Islam di kalangan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan lain daripada tu, daripada mereka-mereka yang menuliskan akan kitab-kitab tentang syariat agama, tidak sebut benda tu di dalam kitab-kitab mereka. Tengok. Ulama kita buat kira. Sebab tu orang duk tanya kata, bab hak demo duk buat ni dalam kitab Imam Syafi'i ada ke tak? Dalam kitab Mudawanah Imam Malik ada ke tak? Di dalam kitab hak Sarakhsi itu ada sebut ke tak? Dalam mazhab Hanafi ada sebut ke tak? Di dalam kitab dalam mazhab Hambali dan sebagainya, kitab Mughni Ibnu Qudamah dan sebagainya. Kalau tak ada, jangan. Nak faham kata ulama buat kira dengan apa hak ulama kita tulis dalam kitab. Lepas tu ulama tadi itu kena tengok darajat pula. Jangan kita silap bahas sini. Ulama tu iaitu ulama hak mula-mula sekali, ulama hak biasa jatuh. Lah mana ulama jatuh? Ulama Arab. Kalau ulama lain daripada Arab tak kira bahasa apa, ulama betina belakang. Sebab tu kita orang ngaji agama kena menguasai bahasa jatuh, bahasa Arab tu. Hatu mula-mula sekali. Kemudian ulama Arab pula kena beza pula, mu'tabar ke tak? Pihak mu'tabar habila Abu Hanifah mu'tabar, Imam Malik mu'tabar, Imam Syafi'i mu'tabar, Imam Ahmad mu'tabar. Kemudian orang yang jadi pengikut ashab dia tu, mu'tabar ke tak mu'tabar? Kalau dalam Hanafi, Muhammad Asy-Syaibani seorang. Kemudian Abu Yusuf Sahiban. Hak ni dua orang ni mu'tabar dalam mazhab Hanafi. Mari di dalam Imam Malik Sahnun dan Yahya ibn Yahya Al-Laisi, tu kita riwayat Muwatta, hak ni mu'tabar. Mari dalam Syafi'i pia iaitu Muzani dengan Rabi' bin Sulaiman, hak ni mu'tabar. Mari dalam Hambali, dalam Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah anak dia tu mula-mula sekali. Kemudian Saleh anak dia pula dua orang, dan Al-Athram tiga orang. Puak ni puak mu'tabar dalam mazhab Hambali. Kalau puak tu tak kena amalan hak orang ada buat kerja tadi itu, maka tu bukan. Kita kena ingat. Ni setengah-setengah ada orang kata, orang ada orang terakak haram ni tepuk dada. Tepuk dada. Mai nak bahas dengan kita. Tok guru kita tu dulu kamar dia kata nak mengajar tu cucuh kakak dulu. Hanya begitu tu bukan dalil tu. Patut guru hak kita ambil tu bukan mu'tabar pula sah lagi. Allahu akbar. Kita ni orang awam ni kena tak darajat we tahu kata hak mana kedah hak pesing ada mustawa kedah pesing gamaha kedah pesing biasa kena tahu juga. Ya dia nak buat kedai super belaka tak boleh harga pun tak boleh sama. Kalau masuk dalam ikon gapo makan cuci gapo nama, ni harga suku. Hak duk kat tepi tu harga suku. Hak pesing ya ada banyak harga dia. Ni kita tak boleh nak buat beza. Tak kena lagu tu. Cara nampak tu tak? Kerana ulama tu pakak jadi ulama belaka, cuma orang tadi itu kita nak letak tu kena tengok darajat dia. Kena we tahu situ.
Kemudian dia kata, ulama tak ada sebut dalam kitab-kitab syariat hak dikarang mari tu dalam 4 mazhab lah kalau kita keceknya. Hak sekarang lah ni dia mau ngaji sampai 8 mazhab tapi muktabar 4 mazhab. Okey, tak ada masalah. Dan tidak ta'arrada. Ta'arrada ni makna tak ada dok sebut, tak ada dok tik apa, tak ada dok kecek apa. Sini-sini apa dak pun. Di dalam majlis-majlis mereka. Adanya gapo Izzuddin kata ni, bab sembahyang raghaib ni lah. Imam Pak pun tak kena, ashab dia pun tak kena, dalam kitab-kitab mereka pun tak ada. Dia kata adanya mustahil bahawasanya benda tu jadi sunat sedangkan mereka itu tak tahu, tak boleh hadis. Tak boleh jadi orang buat kira masalah ni. Sebab tu orang doa ayat kata, Imam Pak tahu ke dak amalan kita dak buat ni? Oh, dak bergaduh dengan Imam Pak, dia zaman dia, kita zaman kita. Tak kena kejaplah tu. Sebab kita ada kepala teraju kita ni nak turun mari tu lagu tu. Jadi mereka lah yang kita nak rujuk ke pada semua hukum hakam daripada benda fardu, benda sunat, halal, haram dan sebagainya. Jadi nak ayat gapo sini? Nak ayat kata sembahyang ning adalah rangkaian. Pada mau kata sembahyang tak molek ke mana? Hidup bergaduh dengan orang sembahyang. Setengah-setengah. Ada kumpulan tu dok bergaduh dengan orang sembahyang dalam masjid. Hak dok tah-matah tu, hak dok pening-pening ni tak ada bergaduh. Ini sultan ulama, bukan kala kita. Pak orang ada luar batas nak dok pening-pening tu, orang kita bersekat habis hawa dah. Cuba tanya Ban Bashir kita, dia dak bercara dak masalah tu. Dan orang-orang lain lagi, banyak lagi ada bercara dalam masalah ni, bukan tak bercara, tapi hak ning-ning dalam masalah rupa dalam masjid. Hak ning ni kena bercara juga. Itu maknanya situ. Lepas tu ya raya. Wa qul mithla ma qala sultanul ulama fi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban. Hajalah juga. Malam nisfu Sya'ban kita nak menghidupkan masuk di dalam ni. Sebab malam nisfu Sya'ban tu lalu dak di atas Nabi? Lalu. Ada tak Sya'ban di masa Nabi Muhammad SAW? Ada. Tapi Nabi buat gapo pada hari itu? Nabi buat 2 perkara. Yang pertama, islahkan hati mana dak menyengutu Allah Taala ya wa tubik wahbih. Kama dia Nabi waksa kara lagi hak mana dok jadi balah dengan gu yang minta maaf we habis belum pada sampai nisfu Sya'ban. Hak tu hak ya buat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Innallaha tala'a fi lailati min nisfi Sya'ban ala kulli sa'ir minal makhluqat, ala sa'iril insan. Fayaghfirullahu li jami'ihim." Allah Taala hapus semua bagi manusia tu illa li musyrikin au musyahinin. Bagi orang yang menyungutu Tuhan dan orang yang ada sifat balah di antara satu sama lain, sama-sama orang beriman. Dua ni kena beki, hak lain tak ada. Lepas tu nak puasa sehari, nak sembahyang malam, nak puasa sehari. Ada hadis tu kan? Tu hadis palsu. Tapi kita nak puasa juga. Jalan mana? Jalan kita puasa hari bait. 12, 13, 13, 14, 15. Kita puasa niat hari bait, bukan puasa nisfu Sya'ban. Kena kalau buat amal lagu tu boleh pahala. Ya nak we kena cara. Dalam Islam kita ni nak we kena dengan cara hak Tuhan royak. Dia dalam Quran, Nabi royak dalam hadis. Tu yang tak ada hak lain. So, yang kedua wal ihtifal bi lailatul Isra' wal Mi'raj. Yalah juga. Buat perayaan malam Isra' wal Mi'raj. Allah nya pakat buat hak tu, nya pakat buat hak ni. Nampak tu tak? Sedangkan malam Isra' Mi'raj ni lalu dak di atas Nabi Muhammad SAW lalu, tapi Nabi tak ada buat apa. Ni nak kita faham. Kama dia wa yaumil hijrah. Hari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil ibrah boleh, tapi kita nak menghidupkan perayaan tak boleh lah tu sebab tak ada suruh mari dalam syarak. Bahawa kata tak ada dok larang pun, dak asal pada masalah kita nak gerak amal ibadat ya tak boleh, malaikat kena ada kamsang. Ingat hak ni semua kitab-kitab royak Allah tu belaka, malaikat hak belakang-belakang seumpama Syekh Abdullah Rumari, umpama Ali Jumaah dan sebagainya, hak tu ya. Hak biasanya kata tak apa tu. Hak ulama-ulama dulu tak boleh. Wa yaumi wa maulidi sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Jelah juga maulud Nabi. Supaya bulan ni Rabiul Awal ni. Nampak tu tak? Syarak ia tak galakkan sebab benda ni lalu di atas Nabi. Tapi Nabi tak ambil sebab tu mewah amal gapo-gapo, maka kita tak boleh. Ada mata, dia modok lari sangat, kita kena wak besar sikit. Hawak khubah boleh 100 ekor apa 1000 ekor kau molek. Bakak berutai we habis, duit tak ada apa berut.
beretai sebab tok guru suruh beretai. Beretai habis kita buat hak ni we kat utai sekali. Boleh juga. Nampak tak dah? Ada setengah-setengah dak tubik Facebook tok guru suruh beretai nah. Allahu akbar. Nak pergi haji tu, nak pergi benda hak wajib di atas kita, kalau tak ada duit sampai ke beretai tak sah. Ni benda tak ada wajib, tak ada sunat. Bid'ah cerak dah, tapi bid'ah hasanah dia kata. Boleh kena beretai. Allahnya menyusah orang sungguh kata. Ning sebabnya. Nampak tu tak? Lepas tu setengah-setengah tak boleh kena buat gajah tak apa. Buat gajah, sembelih gajah dah 3 ekor boleh makan dah gajah. Nak taklid mazhab Maliki sikit sini dah. Syafi'i tak boleh, gajah tak boleh. Tak seduk kacau lah, tak ada boleh pahala kata. Teh beri je. Nampak tu tak? Tak seduk kacau, tak ada boleh pahala. Pahala nak boleh ya 3 ya 7. Amak nak royak sini ni. Pertama wajib boleh pahala. Yang kedua sunat boleh pahala. Lepas tu kita tinggal benda makruh. 3 ni. Dalam kitab mana kata royak atau bid'ah hasanah boleh pahala? Hatta dalam kitab Waraqat, hak kita pakai duk ngaji belaka, hak Imam Haramain. Awal ibtidak kita ngaji kitab Waraqat tentang usul fiqh. Tak ada masalah tu. Hak kata ma yuthabu tu tak ada. Hak ni nak ayat kata kita buat letih buat apa diri kita. Pas nak buat juga buat besar sikit tak apa. Kita tak boleh lari orang Jawi kita ni kau lari kau jadi supaya marahlah kalau sebut kasar sikit deh. Kalau tak sewi makan benda hak mabuk tu, Allah yang nak makan supaya arak dah. Arak kita biasa tengok ada kalau dia nak gocoh, kalau cahang duk heret tangan tu nak pergi juga. Balpah kita tak berani nak pergi pula. Yalah tu yang orang kita suruh, kena suruh kata tak apa. Teruk dia kata sebab kata tak ni gon ini. Jadi tak mikir. Kita kena mikirlah, kita nak buat duit kita tu baik sekut samah bukan nak boleh mudah-mudah. Kita nak hasilkan pahala kebajikan kena buat turut syarat dan sebagainya. Bukan tak sewi buat makan ni, bukan tak sewi jamun kepada orang, bukan tak sewi apa nama buatnya benda-benda yang dapat pahala, tapi buat dia kena cara. Nampak tu tak? Buat we kena cara. Dan lain-lain lagi daripada benda-benda hak jadi rangkaian dan sebagainya. Habis itu. Kemudian imam satu lagi daripada Imam Tartushi. Ni salah seorang daripada tokoh ulama besar dalam Islam kita. Dia nak membantahkan rangkaian dia katakan, walau kana hadza la sya'a wa intashar. Jikalau benda hak kita dak buat ni kena dengan hukum agama sungguh, tak kira gapo-gapo apa, hak jadi rangkaian tu nascaya jadi masyhur dan tersebar sungguh. Kalulah benda tu molek sungguh nah ayuhal muslimun, nyetel di email pak ni mula-mula sekali. Sebab mereka ning teraju bagi ummah lepas daripada tabi'in. Sahabat tak kena kecek, tabi'in tak kena kecek, hak tu atas dah. Ni email pak ni kalau dia tak kena dia kata ngiling gini tak sah, saya kacek. Ya benda bukan agama dah tu. Pak orang hadap kacek awak rengkok apa tahu kata email pak tak tahu. Tapi berasa nak uak juga, berasa nak syarah juga. Ni pening kita ni. Pening buat apa? Kerana duk mensyarak benda hak tak ada dah syarak. Duk buat benda hak tak ada dalam undang-undang agama. Hak ni hak takut sekali. Tapi rupa agama. Hak ni hak besar yang kita kena duk carakan dia. Wa kana yandabituhu talabatul ilm wal khalaf 'anis salaf. Yadbituhu makna kata dan adalah kalau benda tu jadi agama sungguh, puak-puak pelajar-pelajar hukum agama ni tulis tercatat dalam kitab tu lah. Dan khalaf daripada orang salah pun ambil ilmu tu daripada orang dulu. Ni orang dulu tak ada, mai timbul zaman kita. Ni masalah. Kita jadi tak cuma dalam masalah nak buat amal gapo-gapo. Kita ayat kata kita nak ikut ulama. Ulama apabila itlaq besar sekali, imam pak hak besar sekali. Dalam pak ni tak ada. Sebab apa boleh kata besar sekali? Sebab mereka ni mujtahid mutlak. Apa makna mujtahid mutlak? Haram di atas dia ikut orang. Tak boleh ikut orang. Kena ikut Quran deh. Sebab dia sampai pangkat mujtahid. Tiba-tiba dia tak tahu. Jadi kita tahu ataupun orang hak kita duk berasa kata ya tutup guru tahu. Demo nun tak tahu. Ni kita timbal tak kena dah tu. Timbal tak kena dah tu.
Kita pergi di kedamah, hak ni mari perak, hak ni mari apa nama mah, kita terperah lebih mahal pada mah. Muskilah sini. Walaupun lah mana pun tak boleh kecek dengan itu perkataan, sebab dia tak sama tu. Email hak atas nunu tak tahu, hak ni mari tahu. Tak boleh jadi. Kita pegang mudah-mudah, kita orang awam ni amun nak nampak mudah-mudah. Gitu pandai dah, tak ada kena kod lain. Email pak tahu dah ada orang ni, tak tahu sah. Tu nampak dah tu tak? Tapi hangpa tahu. Setengah-setengah apa kita kecek ni sebagai hukum. Tapi terkadang hukum pakak dalam masyarakat tadi tu, kalau apabila kita pegang dengan agama sungguh jadi susah kita nak duduk. Hangpa tahu hak tu. Kita duk pergi ziarah orang-orang di kampung tu kampung ni, ada lah benda-benda tu dak oyak atau tak payah je kata. Susah, memang susah. Tapi inna ardullahi wasi'ah. Bombing Allah tu luas. Kalau kita tak kuasa, kita hijrah. Tu nak kita faham. Di kedai kita ni banyak lagi tempat boleh kita duduk, tapi kita nak bawa agama. Kita nak bawa kebenaran hak tu. Tapi nak jadi masalah dengan orang jangan. Tekan jangan. Tekan dengan orang tak sah. Madrasah kita tak hajar tekan dengan orang. Sebab apa? Sebab tekan ni apa panggil mirak fid din, tak ada boleh apa. Hak penting sekali kalau kita nak kecek biarkan ahli ilmu sama ahli ilmu sudah. Sebab hari ni bukan sekadar kata ilmu orang tak tahu, tetapi masalah lek belakang sah lagi, tak sesuai kita kecek di sini. Kita tahulah dalam umat masyarakat kita belah mana hak tu kita tahu. Fayasilu dzalika ila asrina, dia kata sapalah pada masa kita. Kalau benda tu agama sungguh yang akan sapa kepada kita. Sebab tu Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab apa Imam Sayuti nakal mari dalam fatawi dia tu. Dia kata inna aslal maulidi bid'atun lam yunqal an ahadin minal anil qurunis salasah. Tengok dia kata. Ibnu Hajar Asqalani tu, tuai kitab Fathul Bari tu. Dia kata sesungguhnya asal makhluk ini adalah rangka tidak dinakal daripada seorang pun daripada kurun yang tiga, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Tengok. Nak kita faham kan? Supaya dengan tertusi ni kata, supaya la fayasilu dzalika ila asrina, maka tak sampai masa kita. Ni nak kita faham kata kita ni duk mana? Kalau kita ngaji ya tahu. Pahak kita ngaji ni ya tak muskilah dengan syarat, tak muskilah dengan undang-undang pun tak ada muskilah, sebab kita nak pegang pada dasar hak asal tak salah gapo. Tak ada gapo, tak ada salah. Falamma lam yunqal hadza min ahadin an ahadin mimman ya'taqid ilmahu, ia kata maka tak kala tidak dinakal akan ini daripada seorang pun daripada mereka yang kita pegang kata ilmu dia tu ada daripada kalangan ulama lah. Wala mimman huwa fi aidadil ulama, dan tidak daripada mereka yang termasuk daripada golongan ulama. Alima anna hadhihi alhikayata alima anna hadhihi alhikayah, tahulah kata bahwasanya ini hikayatul awam wal ghaw, benda tak pakai. Sebab itulah ulama dia kira sama ulama. Dia kata kalau ulama tak ada sebut, imam pak pun tak ada sebut, imam muktabar pun tak ada sebut. Kalau orang benda tu ada depan kita, kata orang hak wari tu awam, bukan ulama. Awam ni mana? Orang tak sampai pangkat. Quran pun tak tahu, hadis pun tak tahu. Quran kita ni, kita nak dengar orang ni tak payah. Nak ni, kita nak cara mikir. Dengar biar nak ngajar dengar. Biar nak ceramah dengar. Tak ada apa. Tak ada jangan kita nak katuk diri kita dengar belaka, tak apa. Tapi syarat dengar orang ngajar agama, yang pertama kalau dia katuk kita gini, dok kita katuk semua. Dia boleh waktu baik dak Quran dalam dada dia. Tepat dia kecek tu dalil duk sini. Patu pahal ulama gini. Hadis duk mana? Hadis kamar dia boleh waktu baik tu dia tahu dak darajat mana. Hadis ni duk mana-mana. Istinbat kena ke dak? Cik situ pada.
Kalau dia baca oleh kitab, okey, baca oleh kitab, baca kamu dia waktu baik Quran, waktu baik hadis, waktu baik pendapat ulama hak faham daripada Quran dan hadis. Hak tu ulama juga. Tapi hak kuat lagi ya katuk kita hidup dia gini mulut dia tu baik apa Quran, dalil duk sini, faham gini. Ayat Quran duk sini, hadis duk gini, faham gini. Hak tu ulama sungguh. Pia apa tak apa dalam negara ni nak dengar pia Malaysia, Indonesia, Thailand hak bahasa kita boleh faham, bahasa Sia ke bahasa Melayu ke, dengar tak apa. Tapi syarat kalau dok kecek 15 minit, 20 minit, wah sing dengan dah saja, tak boleh lagu tu. Nampak tak? Sindal mana pusing kita bedah ni tak sih. Hak naknya qala Allah Taala kata ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ulama mu'tabar kata ni. Tartushi ni siapa? Ulama il-mu'tabar di dalam Islam. Siapa ke Imam Qurtubi sebut di dalam kitab tafsir dia ahkamil Quran, berapa tepat dia. Amo tahu hari kitab yang lebih kurang besar ni. Kitab nama Al-Hawadis wal Bid'ah. Hak Imam Tartushi, bukan orang biasa. Imam Sultan Izzuddin Ibn Abdul Salam, bukan orang biasa dan sebagainya. Adapun hak ulama baru tu tak apalah kita pakai ulama hak pakai terima belaka. Adapun Syekh Albani ni setengah-setengah orang tak terima. Tak apa, kita tak usah ambil. Kita ambil hak orang terima belaka, iaitu Al-Imam Tartushi dan sebagainya. Belum daripada kita nak sudah, masa lagi ada 10 minit kita nak ambil, insya-Allah kita nak baca hadis yang keempat. Tengok muka 83 tu. Wa bi sanadi ila al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala al-Imam Muslim Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj al-Kushairi fi Jami' as-Sahih. Qala Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj al-Kushairi fil Jami' as-Sahih. Daripada sana amba sambung kepada Imam Muslim telah berkata oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Jami' as-Sahih. Dalam Jami' as-Sahih kitab Sahih Muslim itulah. Sahih dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4 semua. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ada 4 semua. Tapi yang berjaya tapih tubik hadis sahih belaka 2 orang. Bukhari yang pertama, kemudian diiringi oleh anak murid dia Muslim. 2 orang lagi, Ibnu Hibban dengan Ibnu Khuzaimah, 2 guru dengan murid. Ibnu Khuzaimah guru, Ibnu Hibban As-Subti ni anak murid. Wa kitabus sahih juga, tapi tak jaya seperti Bukhari dan Muslim. Ada lagi dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ada lagi dalam Sahih Ibnu Hibban, hadis-hadis tak cukup syarat sebagai hadis sahih sungguh. Pia kata lagu ni sedap dah hukum ulama, baca Tadribur Rawi. Imam Sayuti syarah bagi kitab Irsyad bagi Imam Nawawi. Baca kitab Kifayah fi Ilmi Riwayah bagi Imam Khatib Al-Baghdadi. Baca kitab Muqaddimah Ibn Salah bagi Imam Ibn Salah. Baca kitab Fathul Mughis bagi Imam As-Sakhawi, dan lain-lain lagi daripada kitab Mustalahil Hadis. Ya rayak seperti yang rayak tu. Amma ni naqil, orang rayak ya. Tak ada waktu baik pada kita ni pegang kitab ulama kita kata. Naqil, orang naqil mana speaker, bahasa mudah kita faham speaker tu ya. Qala al-Imam Muslim haddatsana Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair haddatsana Jarir anil A'mash Sulaiman ibn Mihran, Ahmash tu, an Zaid ibn Wahb, daripada Zaid an Wahb, an Abdurrahman, daripada Abdurrahman ibn Abdir Rabbil Ka'bah. Boleh kita tak nama lah ni Abdir Rabbil Ka'bah, tak apa. Ada apa tak nama lah ni boleh juga, tapi panjanglah sikit. Kata gapo? Qala berkata ia pia Abdurrahman bin Abdir Rabbil Ka'bah tu, dia kata dakhaltul masjida, aku masuk masjid. Zahir masjid di sini iaitu Masjidil Haram. Fa idza Abdullah, maka tiba pakai apa nama idza fujaiyah, maka tiba-tiba Abdullah ibnu Amr ibni As jalis fi dhillil Ka'bah. Jadi tiba-tiba aku nampak Abdullah anak Amr anak As duk nyata di bayangan Kaabah. Jadi Kaabah tu apabila panas mari ada bayar dia tu, dia duk di bayangan Kaabah tu lah. Wan nasu mujtami'una alaihi, manusia pakat duk likung dia. Kita ni
pelajar-pelajar baru ni apabila nampak orang alim pandai, kita likung dia, likung dia, kita tanya dia, kecek dengan dia, beradab dengan dia, ilmu tu pas situ banyak. Tu sebab tu kita orang alim ni, kita buatlah diri kita orang berani nak masuk dekat. Tapi kena jaga takut orang naik atas kepala, yang kena jaga juga. Ya ada cara dia. Maka kita sebagai orang Islam ini sifat yang lagu ni, nak hasil ilmu pengetahuan yang kena duduk dengan orang erti. Sebab tu hamba raya dah, siapa dia nak belajar terbang kena saing dengan burung. Siapa dia tak nak jalan atas di apa nama atas bumi ni, saing air tak apa, dia tak berhenti, tak terbang tak boleh. Maksudnya kalau naik tinggi, nak naik tinggi, saing orang hak pandai naik. Kalau tak saya naik, nak duduk tempat tu lah, duduk, tak ada apa. Kita boleh pilih. Sahabat dulu, orang dulu sahabat jadi lebih kerana dia tengok orang tu baik. Dukun op. Dia tengok orang, dia tahu kata orang ni, boleh. Tak apa, pilihkan dia. Kama dia? Fa'ataituhum, maka aku pergi sekali nampak orang dak likung, aku pergi juga. Jangan kita tahu apabila siapa majlis nampak orang ramai, malu nak masuk. Malu tak kena. Tak kena. Nabi murih. Apabila kita mari dah tempat majlis ilmu nampak orang ramai, lepas tu kita klik. Sampai kan Nabi kata Allah Taala tak beri pahala ke dia aja. Kita masuk, masuk tak apa. Duk, tapi masuk jangan dok lakah orang, masuk dok bucun. Masuk dah tempat kita tu, terutama hari Jumaat. Jangan sama sekali kita mari lambat, lepas tu kita dok kuih orang mana dok depan. Tak boleh lah tu. Nabi murih. Mari lambat dok belakang. Itu adab kita masuk masjid. Dan adab masuk masjid soal lagi apabila orang dok mengajar tak disunat kita wis halal. Dak pakai masuk semaya dok nyata. Wis halal pun tak sih. Buat apa? Kerana ganggu orang dok mengajar. Itu cara kita masuk masjid apabila kita dok mengaji hukum agama. Sebab tu tak boleh duk kecek dalam masjid. Hamba biasa pergi ngajar satu tempat besar jugalah. Ya duk di belakang tu. Suara sampai ke sini mengganggukan orang. Ini tak baik, dosa. Sebab tu dah adab kita masuk dalam masjid itu duk dia, nanti dengar orang nak ayat apa kita duk dia. Fa'ataituhum, maka aku pun datang mereka itu, dia iaitu Abdul Rahman ibnu Abdul Rabbil Ka'bah tu. Fajalastu ilaihi, maka aku pun pergi duduk dekat majlis hak pia, majlis hak apa nama ni Abdullah Abdullah bin Amr bin As lagi duduk situ. Faqala, sikit dah kita nak. Faqala, maka katanya Abdullah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Puak kita ni, dia kata kunna makna puak kita pernah duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir. Ni sedap kita kalau pergi musafir dengan orang hak pandai, kita boleh faedah banyak. Nah, boleh faedah banyak. Kita pergi mana-mana kita pergi, boleh tengok cara yang ambil semaya, cara dia semaya, cara tu kita boleh rapat dengan orang hak alim pandai tu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fanazalna manzilan. Maka puak kita pun berhenti pada satu tempat. Faminna man yasluhu khiba'ah. Makna kata di antara puak kita ni ada orang hak pesen kata buat khemah duk dengan cara sebetar. Kalau bahasa kita agak buka khemah hak kita beli samrep rub dah tu kita pasal sebetar tak suri panah. Khiba'ah. Wa minna may yantadilu. Mayantadilu. Makna kata di antara puak kita ni ada juga hak duk pesen apa nama? Iaitu duk pesen duk luar daripada tempat teduh, duk tempat panah. Wa minna man huwa fi jasharihi. Ada juga orang duk pegang tali gapo? Tali unta, tali kuda, duk pegang tangan. Duk diri duk pegang. Banyak caralah orang duk tu. Hak ni duk lekek emoh, hak ni gini. Tak ada apalah situ. Idnada munadin. Maka panggil oleh orang hak panggil lah. Idnada munadin, panggil. Panggil kana? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'atun. Panggil. Cara panggil zaman dulu panggil untuk nak semaya lagu tu. As-salatu jami'ah, panggil gitu. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka puak kita pakat beri pon belakalah di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqal, maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni siapa inti hak kita nak royak. Innahu, ni penting molek ni penting molek. Kita dengar hadis-hadis sahih Muslim, Imam Nawawi pun syarah lebih kurang hak kita syarah ni. Sebab kita ambil dia juga. Dan orang-orang lain lagi, Al-Mazini dan orang-orang lain lagi, nanti kita tengoklah pada hisah yang lagi akan datang, tak pada dah masa sini ni. Dia katakan, tengok. Innahu lam yakun nabiyyu qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Allahu akbar. Nak jawab di atas mereka yang royak kata aku dak buat rangka ni, takkan molek ke? Hak aku buat rangka ni tak molek. Ada zikir, ada selawat, ada baca Quran, ada doa, ada wimakir, ada gatu, ada gani, tak molek kan? Ni Nabi nak jawab ni, molek tak molek? Kita nak kata molek, kalau dalam mazhab Al-Asy'ariyah tempat orang kita duk pegang, tempat teh kita ni, Asy'ariyah hak nisbah lah kepada Abu Hasan Asy'ari, hak sebenarnya mazhab hak lain, bukan mazhab Asy'ariyah, mazhab Sanusiyah. Imam Sanusi tu kita Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim. Bukan. Hak tu hak sungguhnya sifat 20 gaduk ngaji tu. Dalam mazhab ni mazhab tu at-tahsin wa at-taqbih aqliyain la yu'mal bihi, tak beramal dengan dia. Nak mengelokkan dengan akal ataupun nak menghuduhkan dengan akal, tak. Nak kata molek, nak kata huduh, nak kata baik, tak nak kata tak baik, terhenti di atas syarak, akal tak boleh masuk. Tapi tiba-tiba tepat nak buat perlaksanaan, akal ni kauyung masuk duk dalam itu. Ini panggil salah dengan kaedah. Kalau dalam mazhab Mu'tazilah, dia kata akal ni pandai, wahyu tak mari pun tak apa, hak tu mazhab dia. Hak balik ni kata dak, akal kita tak menunjuk di atas apa, molek tak molek dak, terhenti di atas syarak. Sebab tu dia ayat kata, buat apa ni arak ni boleh jadi haram? Kita kata mabuk. Ada, bukan mabuk, sebab tu hal larang. Sebab dia tak boleh guna akal langsung. Nampak dah tu hak dia royak tu, dia tak usah hak dia dah tu. Tapi mazhab ahli sunnati wal jamaah dak. Akal kita masuk, kita tahu tak arak ni tak molek. Tapi kalau kita minum arak nak dapat gapo, akal tak boleh masuk. Orang minum arak kena pukul 80 kata. Fajliduhum 80 jaldah. Pukul ke 80 kata, akal tak masuk, kena dengar syarak. Orang minum arak kalau mati dalam keadaan minum arak tak ada taubat, Tuhan tak boleh masuk syurga. Ni akal tak boleh masuk, kena dengar syarak. Tapi boleh tahu dengan akal tak arak ni molek tak molek, boleh tahu. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah yang duduk tengah. Masalah akal fikir ke. Mazhab Mu'tazilah akal semata-mata. Mazhab ahli kalam hak belakang ni Sanusiyah ni dak, terhenti di atas Quran hadis saja. Tapi tiba-tiba ada syarah, tak molek ke? 1 2 3 tak molek ke? Tak molek ke? Mukhalafah dengan usul hak dia hak dak pegang tu. Mukhalafah besar dengan usul hak dak pegang tu. Sebab tu Nabi kata sini akhir, dia kata tidak layak Nabi belum daripada aku. Mana-mana Nabi pun tak layak. Lam yakun nabiyyu qabli, sebelum pada aku. Masuk dia. Illa malaikat kana haqqan alaihi, jadi kewajipan di atas Nabi semua tu ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, bahawa menunjuk oleh Nabi akan ummahnya di atas kebaikan apa hak Nabi itu tahu kebaikan bagi umat manusia. Jadi semua kebaikan Nabi lah orang yang tunjuk hajar. Semua kebaikan. Sebab tu hadis lagi, ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa wa ana adullahu. Tidak ada satu perkara yang nak mendekatkan kamu kepada Allah, malaikat aku tunjuk hajar. Pas tiba-tiba Nabi tak tahu. Malaikat ke mana? Ni ya tepat. Kalau kita nak kecek, cuba buat ta'assub tu baik. Buat pesen kata penatik tu baik. Buat pesen kata nak marah dulu. Buat pesen hak kasih pada pendapat dulu. Buat semua segala-gala kita bicara atas ilmu, insya-Allah hidayah siapa? Ni maki dulu, nak murih dulu. Akulah nolah ni. Tak kan. Islam tak hajarlah tu. Islam ya hajawi kita pergi dengan alasan. Kama dia wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum.
dan Nabi tadi itu jadi hak di atas dia beri amaran peringat akan kejahatan yang dia itu tahu nak berlaku terhadap ummah. Sebab tu Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga rengkae dalam urusan agama. Man amila, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Tiap-tiap orang, mana-mana orang buat amal tak serupa dengan aku bawa ni, maka amalan dia ditolak, tak diterima. Sebab tu orang tanya seorang alim tempat kita buat rengkae ni nak boleh pahala ke tak? Ya senyap do dia. Dia tahu kata benda tu tak boleh pahala, tapi dia kata nak boleh pahala tak boleh pahala ni duk di atas kita ikhlas ke tak, bersih hati ke tak. Ikhlas sekarang tak padan nak boleh pahala. Sebab Allah Taala kata dua nak boleh pahala. Satu dengan dua. Bila? Mana? Qala Allah jalla jalaluhu man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wastadalla al-ulama bi hadhihi al-ayah anna syart maqbul al-ibadah syartan. Ayat tadi itu nak terima amalan ada dua syarat. Satu ikhlas, yang kedua mutabaah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru nak dapat pahala. Kalau we mana-mana tak jadi. Sebab apa? Sebab kita mengucap dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dua. Nak wasa tak boleh, ikhlas pada boleh pahala dah. Tak usah tanyalah Nabi buat tak buat, Nabi ada contoh tak contoh, Nabi tahu tak tahu, usah tanya. Ikhlas sudah boleh pahala. La. Kalau mutabaah saja, turut jalan ni Nabi semaya Jumaat sampai ke hitai dadai, tapi ikhlas tak ada, ria, tak boleh pahala juga. Sebab itulah Fudail Ibn Iyad kata la budda min itsnain, wajib kita nak bawa data dua. Satu ikhlas, yang kedua mutabaah, ikut akan jalan ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dapat hasil pahala. Itulah amalan yang kita nak bawa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita sekali ni, insya-Allah kita akan sambung pada hisah yang akan datang, wajhud dalalah minal khabar biiznillah taala. As'alullah subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.